Selamat sejahtera dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Alina Syahada binti Abdul Rahim. Saya merupakan tingkatan 5 dan bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Lubaya. Kod sekolah saya iaitu WEA 0197. Baiklah, pada hari ini saya ingin mengulaskan sedikit berkenaan jalan cerita buku yang saya telah baca. Buku ini bertajuk Selamat Tinggal Purnama strain pertama, karya Tema Abdullah. Buku ini mempunyai sambungan iaitu Selamat Tinggal Purnama strain yang kedua. Inilah buku yang saya telah baca. Ini adalah Selamat Tinggal Purnama strain pertama dan inilah Selamat Tinggal Purnama strain kedua. Jumlah muka surat kedua-dua buku ini ialah 599 muka surat. Novel ini menceritakan kisah seorang artis terkenal yang bernama Latif Purnama. Latar masa novel ini berlaku pada masa hadapan, di mana taraf kehidupan manusia ditentukan oleh sistem kredit yang ada pada jalur leher masing-masing. Mereka terpaksa mengumpul kredit yang mencukupi supaya mereka dapat meneruskan kehidupan mereka. Jika mereka tidak mencapai kredit yang minima, nyawa mereka akan ditarik serta-merta. Artis terkenal tersebut mempunyai segala-galanya, wajah, suara dan pencapaian yang belum dicapai mana-mana rakyat Nusaraya sebelum ini. Popularitinya melebar luas hingga ke serantau Asia. Walau bagaimanapun, sikapnya yang naif dan terlalu baik hati, tanpa dia sedar, terdapat pihak yang telah mengambil kesempatan ke atas dirinya. Nak tahu siapa? Jom. Saya mulakan dengan buku yang pertama atau dikenali sebagai strain pertama. Buku ini lebih kepada pengenalan watak utama iaitu Latif Purnama yang bermula sebagai penyanyi jalanan sehingga menjadi artis yang terkenal. Setiap karya yang dihasilkan oleh Latif Purnama pasti menambah hati sesiapa sahaja yang mendengarnya. Terdapat juga watak-watak lain seperti Musa, Ada, Eric dan Umar. Mereka berempat merupakan rakan karib Latif Purnama. Buku ini juga menceritakan tentang Mawar Records, iaitu sebuah syarikat rakaman yang telah mengambil Latif Purnama sebagai penyanyi mereka. Tetapi Mawar Records telah mengambil kesempatan ke atas diri Latif Purnama. Mereka telah mengambil 90% keuntungan yang patutnya Latif Purnama terima. Oleh kerana sikap Latif yang terlalu baik hati, Latif Purnama menganggap penindasan tersebut untuk membalas jasa Mawar Records yang telah mengambilnya tepi jalan. Pada penghujung buku ini, yang bakal menambat hati para pembaca adalah apabila Latif Purnama telah mengisytiharkan pada pihak media yang dia telah pun berkahwin. Selain itu, terdapat juga artis terkenal yang membina persona palsu untuk menipu semua masyarakat semata-mata untuk populariti. Yang paling mengejutkan, artis terkenal tersebut merupakan rakan karib Latif Purnama. Nak tahu lebih lagi tentang buku ini? Mari kita mulakan dengan buku yang kedua iaitu strain kedua. Buku ini dimulakan dengan album baharu yang dikeluarkan oleh Latif Purnama selepas sahaja setahun menghilangkan diri. Ramai beranggapan yang dia telah bersara. Namun hakikatnya, dia telah menghabiskan masanya dengan diri sendiri dan keluarganya. Latif Purnama pernah berfikir yang dia mahu berhenti menjadi penyanyi. Pada suatu hari, Latif Purnama ingin pergi dan berbincang dengan Sina Mawar iaitu pemilik syarikat Mawar Records. Setelah saja berbincang, Sina Mawar telah bersetuju untuk Latif Purnama berhenti. Tetapi jahatnya Sina Mawar ini, dia telah meletakkan beberapa syarat jika Latif Purnama ingin berhenti. Antara syaratnya ialah rumah yang diadami, kereta yang dipinjam oleh Latif Purnama perlulah ditarik semula serta-merta, termasuklah pengawal peribadi Latif Purnama. Di situ Latif Purnama mula dilema dan berasa tertekan. Oleh itu, Latif Purnama telah menarik balik kata-katanya. Namun, Sina Mawar berkata jika dia mahu duduk di rumah itu lagi, dia haruslah membuat 10 buah lagu dalam masa sebulan sahaja. Sepanjang hidup dia membuat lagu, karya inilah yang paling membahayakan nyawanya sehinggalah kebahagiaannya hilang serta-merta. Latif Purnama seorang artis. Apabila menjadi artis, diri ini bagai milik semua orang. Dan apabila menjadi artis, hidup ini bagai tiada privasi. Semua perkara yang kita lakukan menjadi buahan mulut masyarakat. Jika perkara baik,
dipuji. Jika perkara buruk, diperkatakan, dimaki dan dikeji. Jika merahsiakan, dituduh sebagai penipu. Diri ini perlu memuaskan hati semua pihak walaupun hati ini telah mempunyai luka dan parut. Namun, perlulah disembunyikan kerana semua orang tidak peduli. Setakat ini sahajalah ulasan saya tentang kedua-dua buku karya Tuan Mak Abdullah ini. Saya akhiri kata-kata saya dengan potongan ayat daripada novel ini. Tidak setiap masa yang mengalah itu bererti merelakan kalah. Kadang-kala, ketenteraman dan ketenangan itu lebih penting daripada betul atau salah. Sekian daripada saya. Terima kasih.